A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita kitab fiqh manhaji, bahagian tentang bahagian-bahagian air ataupun aqsamul miyah, iaitu pembahagian air. Alhamdulillah hari ini boleh bagi yang nak ingin cari buku rujukan untuk pengajian ni, boleh cari buku ni, Al-Fiqh Al-Manhaji, Mazhab Syafi'i, terjemahan Jakim. Boleh beli jilid 1 dulu, RM47 rasanya untuk jilid 1. Untuk semua jilid tu saya tak pasti berapa, tapi untuk jilid 1 RM47. Okey. Baik. Pembahagian air untuk buku ni, untuk kitab bahasa Melayu ni muka surat 131, untuk kitab Arab muka surat 31. Baik, kita mula. Air terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan tapi makruh menggunakannya. Suci tapi tidak menyucikan, dan air bernajis. Baik. Dia ada 4. Pertama, suci lagi menyucikan, yang kita boleh guna untuk air tu suci. Menyucikan kita boleh guna untuk berwudu apa semua. Yang kedua, suci dan menyucikan tapi makruh. Dia suci, asalnya suci, tapi bila sampai satu keadaan tu, dalam satu situasi tu, akan menyebabkan dia makruh digunakan. Suci, menyucikan tapi makruh. Yang ketiga, suci tapi tidak menyucikan. Dia ada unsur-unsur yang bercampur. Asalnya air itu suci, air itu memang suci pun, tapi tidak menyucikan, tak boleh guna untuk berwuduk dan sebagainya. Dan air yang bernajis, air yang tak menyucikan lah, yang tak boleh digunakan untuk berwuduk dan buat apa orang kata, untuk buat minuman ke apa semua kan. Baik. Pertama kita tengok pembahagian yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Baik. Air yang suci lagi menyucikan. Pertama, air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak yang kekal dengan sifat asal kejadiannya, yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah disebabkan lama terbiar ataupun disebabkan tanah, lumut dan tempat bertakung atau tempat mengalirnya mengandungi belerang. Baik. Maksudnya apa dia? Air tu macam yang Allah buat, contoh air sungai. Air sungai macam Allah buat, tapi dia berubah sifat, contoh sebab tanah kalau dia tukang warna koko, tapi dia masih suci dan menyucikan. Iaitu air mutlak lah. Semua air itu dikatakan air mutlak ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak adalah ada dalam hadis daripada Abu Hurairah. Saya baca maksud, seorang badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Kemudian para sahabat pergi mencegahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia dan curahkan di atas air kencingnya setimbang air. Sungguhnya kamu dibagikan untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Maksudnya ada seorang badui tu tengah kencing dalam masjid masa tu.
Lepas tu sahabat-sahabat nak pi cegah, nak pi marah kan, nak pi cegah dia, bukan marah, pi cegah dia. Lepas tu Rasulullah tak ada biang dulu, satgi pi carok ayak, pi curah ayak atas apa, atas yang kencing tu, setimba ayak. Sungguhnya kamu dibagikan untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Baik, ni secara tak langsung Nabi Muhammad bagi tahulah cara macam mana nak cuci najis tu. Nanti kita akan bincang lah benda ni, tentang cuci, macam mana kita nak cuci, berinteraksi dengan najis tu, macam mana kita nak menyucikan najis tu. Baik, jadi daripada hadis ni juga air itu dapat menghilangkan najis, dapat menyucikan najis. Baik, perintah Rasulullah supaya menjuruskan air ke tempat kencing tersebut adalah dalil menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai sifat menyucikan. Air tu, ayak tu cukup dah sifat menyucikan, dapat membersihkan kawasan yang terkena najis tu. Baik, ni air mutlak lah. Contoh air mutlak yang hujan, yang sungai, telaga, apa lagi, salji, air embun kan, hujan, tu semua air mutlak. Okey, yang kedua, air yang suci dan menyucikan tapi makruh menggunakannya. Air yang suci tapi makruh guna. Makruh ni apa yang kita cakap itu, makruh ni guna tak dapat pahala lah. Buat tak dapat pahala, tinggal dapat buat tak dapat pahala, tinggal dapat pahala. Buat pun tak dapat dosa. Baik, air yang suci dan menyucikan tapi makruh menggunakan adalah air yang panas disebabkan cahaya matahari. Ni yang disebut air musyammas, air musyammas. Ia disebabkan air yang panas yang kena matahari. Ia makruh apabila mempunyai tiga sifat tersebut, tiga syarat tersebut. Dia kalau air berjemur kat tengah hari, tiba-tiba kita nak kata musyammas, tak boleh macam tu. Kita kena tengok dia ada tiga ciri ni. Tiga ciri ni untuk kita katakan dia air musyammas. Air musyammas ni suci dan menyucikan tapi makruh guna dah. Pertama, ia berlaku di negeri yang cuaca panas. Kita tengok, kita cuaca panas ke macam mana. Kedua, air diletakkan dalam bekas yang dibuat daripada selain emas dan perak, seperti besi, tembaga dan semua galian yang boleh ditempa. Air tu mesti duduk dalam selain daripada emas dan perak, macam besi, tembaga dan semua galian yang boleh ditempa, dibentuk lah kan. Baik, nombor 3, air tersebut digunakan pada badan manusia sekalipun mayat atau pada haiwan yang boleh dihinggapi penyakit sopak seperti kuda. Air tersebut kalau guna kat badan manusia apa, dia boleh dihinggapi penyakit sopak, macam kuda kan. Kita tengok, kalau ada 3 syarat ni, maka jadilah air musyammas. Kalau tak ada tu, kau jumuk tengah panas lepas tu dalam bekas bekas cawan ke apa ke kan, macam mana syarat dia, memenuhi tak 3 syarat yang kita cakap tadi. Syarat dia yang tu, boleh tengok. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang tidak suka mandi dengan air tersebut. Sayyidina Umar tak suka mandi dengan air musyammas ni. Katanya, aku tidak suka air musyammas kerana kesihatan, kerana kulit lah satu-satunya sopak kan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. Hal ini demikian kerana ketajaman cahaya matahari akan meruapkan bau busuk ke atas permukaan air sehingga terkena pada badan ketika masih panas. Ia boleh memudaratkan dan menyebabkan penyakit sopak kulit lah kan. Okey, ayat yang ketiga. Untuk ayat yang ketiga, air yang suci tapi tidak menyucikan. Ayat yang suci tapi tidak menyucikan. Ayat tu kita boleh buat minum apa semua, tapi kita tak boleh guna untuk wuduk.
Ayat tu bersih, suci, tapi tidak menyucikan. Perkataan menyucikan maksud kita boleh guna untuk bersihkan benda lain. Wuduk apa semua tu maksud menyucikan. Baik. Okey, air yang suci tapi tidak menyucikan terbahagi kepada dua bahagian. Dia ada dua. Pertama, air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan wajib ketika bersuci seperti mandi dan wuduk. Maksudnya apa? Maksudnya ayat yang suci tapi tidak menyucikan ni terbahagi pada dua. Kita cakap yang pertama dulu. Yang pertama ni ayat basuhan wajib ataupun ayat apa? Ayat musta'mal, ayat yang telah digunakan. Ayat yang digunakan ni macam mana? Ayat musta'mal ni ada orang terkeliru. Ayat musta'mal ni ayat yang telah digunakan untuk basuhan wajib. Apa tu basuhan wajib? Contoh kita ambil wuduk kan. Basuh kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Yang tu yang mana satu kah akan jadi ayat musta'mal? Ayat musta'mal akan jadi pada basuhan pertama, sebab basuhan pertama adalah wajib, kedua, ketiga adalah sunat. Jadi bila kita ambil muka, ayat yang jatuh tu adalah ayat yang suci tapi tak menyucikan. Kita tak boleh guna ayat tu balik untuk ambil wuduk. Jadi itu ayat musta'mal. Kalau yang kedua jatuh, yang tu bukan ayat musta'mal dah, sebab tu bukan basuhan wajib. Contoh macam mandi wajib juga, ayat yang kita guna untuk mandi wajib tak boleh digunakan semula dia sebab basuhan wajib. Baik. Dalil nak kata ayat ni suci tapi tak menyucikan macam mana? Ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi daripada Jabir bin Abdullah. Jabir kata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil fatawadda'a wa sabba min wudu'ihi alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku ketika aku sakit dan tidak sedar. Lalu baginda berwuduk dan mencurahkan air wuduknya ke atasku. Daripada hadis ni, daripada dalil ni mengatakan ayat tu suci. Ayat tu suci. Kalau tak suci, takkanlah Nabi nak mencurahkan ayat wuduk ke atas orang. Pertama suci, tapi dia tidak menyucikan. Baik. Dalil ayat ini tidak menyucikan pula adalah berdasarkan hadis Rasulullah. Tadi nak kata yang tu suci. Macam mana nak kata pada masa yang sama yang tu kita nak kata tidak menyucikan, tak boleh guna untuk ambil wuduk semula? Pertama, ada hadis Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jangan seorang daripada kamu mandi dalam air tenang dan tidak mengalir sedangkan dia junub. Lalu para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana sepatutnya dia lakukan? Jawab Abu Hurairah, cedok dan mandilah dengan air itu. Contoh ayat bertakung kan. Bertakung yang ayat yang tenang dan tak mengalir. Jadi tak boleh pergi terjun terus dalam tu sebab semua tu akan jadi ayat musta'mal. Jadi kena buat macam, kena cedok dan mandi. Cedok, ustaz. Dia ada tanya, ustaz, kau cedok tu tangan terkena dekat ayat tu macam mana? Kira musta'mal? Tak kira musta'mal. Sebab tujuan kita cedok untuk memindahkan ayat tu ke badan kita. Baik. Hukum berwuduk dalam keadaan tersebut sama dengan hukum mandi kerana kedua-duanya mengandungi tujuan yang satu, iaitu mengangkat hadas. Hadis ini membawa maksud bahawa mandi dalam air tersebut menyebabkan terkeluar dari sifat yang menyucikan. Sekiranya ia tidak membawa maksud tersebut, Rasulullah tidak akan melarangnya daripada berbuat demikian. Hadis ini dia fahami untuk air yang sedikit berdasarkan dalil-dalil yang lain. Hadis difahami dengan air yang sedikit. Tak cukup 2 kolah lah kan untuk kita ambil wuduk. Yang kalau najis masuk dalam tu berubah sifat, warna apa semua, tak boleh.
Macam tu juga kalau yang yang mustakmal, yang dah digunakan untuk basuhan wajib. Yang kedua, air yang suci tapi tidak menyucikan. Yang kedua, tadi kita dah cakap yang pertama kan. Ni yang kedua pula, pembahagian yang kedua, iaitu air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang kebiasaannya boleh dielakkan tapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Seterusnya, air tersebut berubah hingga tidak boleh lagi dikatakan air mutlak, seperti air teh dan seumpamanya. Asalnya air mutlak suci dan menyucikan, tapi bila dia masuk Milo ke, dia masuk air teh ke kopi, dia tak boleh dipisahkan lagi dan dia jadi air yang suci tapi tak menyucikan. Kita tak boleh guna untuk ambil wuduk. Jika benda suci yang bercampur tersebut bersamaan dengan sifat air pada rasa, bau dan warna seperti air bunga mawar yang telah hilang sifatnya, ia hendaklah dibandingkan dengan kadar bahan lain yang mempunyai perbezaan sifat sederhana seperti jus delima untuk menentukan aspek perubahan rasa, jus anggur untuk menentukan aspek perubahan warna, dan rumpai al-lazan untuk menentukan macam mana ni dia sebut, macam mana al-lazan ni. Sekejap kita tengok, sebab dalam ni dia tulis al-lazan. Kejap, sekejap kita tengok. Wasani kasir cuma okey. Baik. Oh, ni ada kat sini. Kasyai mana ni? Okey, al-ladhan. Al-ladhan. Alif lam, lam alif, dhal nun. Okey, al-lazan. Al-lazan ni apa maksud dia? Perubahan warna dan rumpai al-lazan untuk menentukan aspek perubahan bau. Al-lazan ni maksudnya jenis tumbuhan-tumbuhan kecil yang tumbuh di kawasan lembah, sentiasa berdaun dan mempunyai bunga yang lebar, berwarna merah jambu atau putih. Yang ni untuk menentukan aspek perubahan bau. Okey, yang ni dah digariskan macam mana ayam bunga mawar untuk kita katakan boleh menyucikan. Kita kena bandingkan dengan tiga bahan ni. Jus delima untuk perubahan rasa, jus anggur untuk perubahan warna, dan al-lazan, rumpai al-lazan untuk perubahan bau. Kita kena tengok. Kalau ada yang, maka ia menjadi air yang suci tapi tidak menyucikan. Kalau dia ada salah satu ni, ada salah satu, maka dia suci tapi tak menyucikan. Hal ini kerana ketika itu ia tidak dinamakan lagi dengan air mutlak. Baik. Kemudian air mutanajis. Air mutanajis ni maksud dia air yang jatuh najis ke dalamnya. Air ni terbagi pada dua bahagian. Pertama, air yang sedikit, iaitu kurang daripada 2 kolah. Air yang menjadi najis kerana terjatuh najis ke dalamnya walaupun sedikit dan tidak berubah sifat-sifatnya dari segi warna, bau dan rasa. Baik. Air yang najis terjatuh najis ke dalamnya walaupun sedikit, tidak berubah. Okey. Bila air tu sikit jatuh najis dalam dia, walaupun tak berubah daripada sifat segi warna, bau dan rasa, dia akan dikategorikan sebagai najis. Baik, 2 kolah ni macam mana? 2 kolah ni 500 kati Baghdad ataupun bersamaan 192.857 kg.
ataupun satu suku hasta padu. Ni sukatan ni atau kadar air yang dikemukakan oleh ulama berkenaan dengan dua qaulah sifat taqribi bukan tahdidi ataupun tepat. Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh menyebut nilainya seperti berikut. Ni ada perbahasan, ada penerangan tentang dua qaulah tu banyak mana dari segi timbangan, iaitu 446 3/7 kati Mesir ataupun 81 kati Syam, iaitu satu kati Syam bersamaan 25 kg, justru dua qaulah bersamaan 195 kg 195.113 kg. Nampak dia nampak perbezaan sedikit. Baik, dari segi sukatan 10 tin, ada pendapat mengatakan 15 tin ataupun 270 liter. 270 liter. Yang ni yang untuk ukur cecair lah, 270 liter ni. Baik, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air di padang pasir yang sering didatangi oleh binatang buas dan binatang lain. Kalau ada ayak tu dekat padang pasir tu, ada banyak binatang-binatang main kan. Kalau Nabi kata idza kana al-ma' qullatain lam yahmil khabath, maksudnya apabila air itu cukup 2 qullah, ia tidak najis, ia tidak kotor. Okey, ada riwayat lain fa innahu la yanjus, maksudnya sungguhnya air itu tidak menjadi najis. Baik, daripada hadis itu dapat difahami air yang kurang daripada 2 qullah menjadi najis walaupun tak berubah sifat. 2 qullah tu kalau kurang daripada 2 qullah masuk najis, tak berubah sifat dia, warna tak berubah, bau tak berubah, rasa tak berubah, dia tetap akan jadi najis. Kefahaman ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, apabila seorang daripada kamu bangun daripada tidur, jangan dia mencelup tangannya ke dalam bekas air sehingga dia membasuh tangannya dahulu sebanyak 3 kali. Ini kerana dia tidak mengetahui tangannya di mana diletakkan. Maksudnya apa? Mangkit-mangkit tidur tu celup dalam ayak. Sebab dia tak tahu kat mana tangan dia pergi masa dia tidur tu. Kita tak tahu kan, kita pegang mana kan masa tidur. Jadi Nabi kata basuh dulu baru celup. Itu lebih kurang. Rasulullah melarang orang yang bangun daripada tidur mencelup tangannya ke dalam bekas berisi air kerana dikuatiri tangannya dicemari najis yang tidak kelihatan. Sudah sedia maklum bahawa najis yang tidak kelihatan tidak akan mengubah keadaan air. Baik. Oleh itu, jika tindakan tersebut tidak menajiskan air disebabkan menyentuhnya, Rasulullah tidak akan melarang daripada berbuat demikian. Macam kita kata hari itu, kalau benda tu tak haram, Rasulullah tak akan larang. Jadi benda ni akan mengubah sifat air, air tak boleh digunakan, maka Rasulullah larang. Baik. Yang kedua, pembahagian air najis yang kedua, air yang banyak, iaitu cukup 2 qullah atau lebih. Tadi kita cerita pasal kurang 2 qullah atau kurang ni, cukup kurang daripada 2 qullah ni, kalau cukup 2 qullah dan lebih, macam mana? Air ini tidak akan menjadi najis semata-mata terjatuh atau tersentuh najis. Tapi kalau jatuh najis dalam tu, dia tak jadi najis lagi. Tapi ia menjadi najis apabila berubah satu daripada sifatnya. Dia jadi najis, dia akan bertukar sifat dia. Salah satu pun cukup dah, iaitu warna, rasa dan bau. Dalilnya adalah ijma' para ulama. Imam Nawawi menyebut dan kitabnya Al-Majmu', Ibnu Munzir berkata, ulama telah bersepakat bahawa air yang sedikit atau banyak apabila najis jatuh ke dalamnya dan berubah sama ada rasa, warna dan bau, air itu menjadi najis. Ibnu Munzir berkata dalam Imam Nawawi naqal, ulama telah bersepakat bahawa air yang sedikit atau banyak apabila najis jatuh ke dalamnya dan berubah sama ada rasa, warna atau bau, air itu jadi najis. Kalau jatuh je yang air yang banyak ni,
sifat air tu berubah, rasa pelik, lepas tu bau tak sedap. Salah satu pun cukup dah. Dengan apa? Bau, rasa, warna pun jadi tak elok, jadi tak jernih kan. Tak seperti ni. Air sungai kalau kena selut-selut kena tanah tu lain cerita yang tadi kita cakap dah tadi kan. Baik, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Air yang boleh digunakan untuk bersuci yang mana? Antara 4 tu yang mana kita boleh guna untuk bersuci? Keempat-empat jenis air tersebut tidak semuanya boleh dibuat bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Bersuci ni angkat hadas dan hilang najis lah. Tapi air yang boleh dibuat bersuci hanyalah jenis air pertama, iaitu air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Dan air yang kedua, air musyammas, walaupun makruh boleh guna kalau dah tak ada tempat. Namun air kedua itu makruh digunakan pada badan. Makruh sebab boleh menyebabkan apa tadi kita baca? Penyakit sopak. Sementara air jenis ketiga pula walaupun suci tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ia hanyalah boleh digunakan untuk tujuan selain bersuci, seperti minum, masak dan sebagainya. Contoh tadilah yang Milo tadi kan, untuk kita minum. Baik, air jenis keempat ni adalah air mutanajis. Ia tidak sesuai untuk sebarang kegunaan dan tak ada pun siapa guna air mutanajis ni. Tapi bajet teh ayam orang guna kan. Teh ayam, teh lembu kan orang guna nak cucuk tanam. Tu benda lain. Tu bab lain, dia bukan bab bersuci. Baik. Lepas ni insya-Allah kita akan sambung bab bejana. Bejana ni sikit je, tapi tak apalah, nanti kita akan sambung. Kita akan masuk bab bejana insya-Allah. Lepas tu bejana ni apa dah? Bejana ada bekas-bekas yang kita buat letak cecayak, letak ayam, bekas ayam. Bejana, bekas kita simpan ayam. Lepas tu kita akan masuk jenis bersuci. Bersuci daripada najis, bersuci daripada hadas. Okay, kita akan tengoklah nanti. Kita akan baca yang mana satu najis, yang mana satu tak kan. Baik, saya rasa setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.